الله قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو مولها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lawa seperti berbual-bual atau menggunakan telefon. Perkara ini bertepatan dengan peringatan dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lawa falaysa lahu fi jumu'atihi tilka sya'. Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan sesuatu yang lawa, dia tidak mendapat bahagian daripada jumaatnya itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Tajuk khutbah pada hari ini ialah menjadi insan yang lebih baik. Sebelum itu, khatib juga ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian agar terus istiqamah mengemarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu serta saling berpesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru melakukan kebaikan dan memberi peringatan dan mencegah sebarang bentuk kemungkaran. Marilah kita sentiasa bertaubat memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepadanya memohon petunjuk, pertolongan dan perlindungan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-Nya yang dikasihi dan diberkati. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, untuk menjadi seseorang yang lebih baik secara ringkasnya, ada beberapa perihal yang mesti kita ambil tindakan, cermati dan sentiasa kemaskini dari semasa ke semasa. Pertama, perlu menanamkan niat untuk menjadi seseorang yang lebih baik semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sedia tahu bahawa dalam Islam, niat memainkan peranan yang sangat penting sebagai pangkal kepada setiap perbuatan. Ia akan bertindak sebagai pengikat kepada setiap tindakan kita, dan Rasulullah SAW juga pernah menyatakan dalam hadisnya bahawa setiap perbuatan itu bergantung niatnya. Perumpamaan seorang individu yang baik yang duduk bersama dengan kita dan juga individu yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan juga tukang besi. Duduk bersama penjual minyak wangi sama ada kamu akan membelinya atau kami dapat menikmati bau wanginya. Manakala duduk bersama tukang besi pula sama ada menyebabkan terpercik api ke badan atau baju kamu, atau kamu mendapati bauan yang busuk darinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengulas bahawa hadis ini menganjurkan supaya kita duduk bersama dengan orang-orang yang memberi manfaat sama ada dalam urusan agama dan juga urusan dunia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, justeru mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin membuat beberapa kesimpulan. Pertama, setiap perbuatan yang kita lakukan ketika hidup di dunia ini ada hubung kaitnya dengan kehidupan di akhirat kelak. Semuanya tidak akan terlepas dari pembicaraan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berusahalah meningkatkan amalan dan menjauhi segala bentuk dosa dan kemungkaran. Dalam masa-masa mendatang ini, pasti cabarannya akan lebih besar dan lebih menguji keimanan. Maka mantapkan ilmu dan iman serta berlumba-lumbalah
melakukan kebaikan dan janganlah tangguh-tangguh lagi. Semoga kita semua sentiasa berada dalam bimbingan dan petunjukan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa dan menjadi hamba-Nya yang soleh dan diredai. Renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawli Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara, supaya Dia memberi taufik dengan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhnya dia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, takwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa supaya kita mendapat keredaan-Nya. Khatib juga ingin menyeru kepada seluruh umat Islam di negara ini supaya kekal bersatu padu atas dasar Islam. Sesungguhnya persaudaraan Islam itu sangat mahal harganya dan sentiasa menjadi sasaran para musuh Islam untuk menghancurkannya. Hentikanlah segala percakaran dan tinggalkanlah segala perselisihan, kerana ia hanya merugikan agama, bangsa dan negara. Walau apa juga perbezaan yang ada, Islam menuntut kepada kesatuan ummah dan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Pada hari yang mulia ini juga, marilah kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pemurah dan maha mendengar, Engkaulah yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kami hamba-Mu yang lemah merayu agar Engkau ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah kami dari rezeki yang haram. Cukupkanlah kami dengan kurnia-Mu dari bergantung kepada selain-Mu. Hindarkanlah kami dari sebarang fitnah, bala bencana, wabak penyakit, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar seperti rasuah, salah guna kuasa dan hiburan yang melalaikan. Hanya kepada-Mu jua, Ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, satukanlah kami atas agama-Mu dan hindarkan kami dari perselisihan serta perpecahan yang berpanjangan. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu sebagai kebenaran dan kurniakanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, memperjuangkannya. Dan tunjukkanlah yang batil itu sebagai batil dan kurniakanlah kami kekuatan untuk menjauhinya serta menghapuskannya. Jangan jadikan yang benar dan batil itu sama-sama bagi kami yang akan menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqomah mendirikan solat secara berjemaah serta tekun mengimarahkan
Sesungguhnya hanya kepadamu juga ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.